Hai, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Influencer Japan episod 2 yang pastinya akan membincangkan topik yang perlu perhatian serius dari semua pihak. Anda bersama saya Madi Safwan selaku hos anda dalam episod kali ini. Influencer Japan kali ini akan mengupaskan tentang dadah versus AADK seteru tiada penghujung. Pengambilan dadah secara berleluasa seolah-olah menjadi trend dalam negara kita. Pembukaan tirai Januari 2022, kita telah digemparkan dengan kes jenayah yang berat berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Pada 15 Januari yang lalu, pembunuhan tragis dan sangat menyayat hati di mana seorang anak sanggup memenggal kepala ibu kandungnya sehingga putus. Laporan awal mendapati pembunuh positif dadah jenis ATS yang lebih dikenali sebagai dadah perangsang. Kes yang kedua, kemalangan menyebabkan 4 sekeluarga maut pada 28 Januari yang melibatkan pemandu positif dadah jenis methamphetamine di samping penemuan satu tube straw lucina berisi haplogene dipercayai dadah jenis syabu. Sungguh memilukan. Okey, bersama saya di episod Influencer Japan kali ini iaitu Puan Winnie Lukit dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada Puan kerana sudi meluangkan masa dalam rancangan kali ini. Apa khabar Puan? Baik. Okeylah Puan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey. Terdapat jenis dadah yang ada di pasaran gelap. Apakah jenis dadah yang paling diperolehi di dalam kalangan penagih ini? Okey, jenis dadah yang senang diperolehi. Soalan ini dia ada macam ni sikit sebab dadah ni bukannya perkara yang senang diperolehi sebab itu dia berada di pasaran gelap. Ya, betul. Tapi disebabkan trend dari dadah tradisional kepada dadah moden seperti yang dinyatakan tadi iaitu ATS, perangsang. Kalau street name kita panggil pil kuda, syabu, ekstasi dan sebagainya, benda ni kecil. Bila dia kecil, dia mudah dibawa dan boleh berada di mana-mana. Kecil. Itu yang menyebabkan dia jadi lebih popular kalau dibanding dengan dadah tradisional yang dulu iaitu ganja, heroin dan sebagainya lah. Itu yang agak popular sekarang ni di pasaran gelap. Ya. Sebab benda tu yang jenis yang kecil, mudah dibawa dan senang seluduk lah. Ya, lebih kurang lah. Dan seterusnya, apakah antara punca utama yang menyebabkan penagih ini terjerumus ke dalam penyalahan guna dadah? Okey. Terjerumus ni banyak sebab dia. Tidak ada sebab yang spesifik kenapa dia terjebak. Ini lebih kepada sendirilah. Betul. Kekuatan sendiri. Kalau saya suka guna perkataan PPT iaitu people, place and thing. Jadi 3 perkara ini yang menyebabkan seorang terjerumus. People maksudnya orang di sekeliling dia. Bagaimana orang itu mempengaruhi dia. Kemudian place, tempat. Kalau tempat tu memang mudah untuk dia perolehi ataupun mudah untuk mempengaruhi dia, dia kemungkinan akan terjebak. Dan ketiga adalah things, barang ataupun benda. Kalau benda ini memang mudah diperolehi pun, dia akan mudah terjebak. Jadi 3 perkara ini kalau kita boleh elak ataupun boleh kita kawal, people, place and thing ni salah satu yang boleh membantu untuk tidak terjerumus lah dalam kancah dadah ni lah. Okey. Dan untuk yang seterusnya, sesiapa saja boleh terjebak dalam najis dadah. Tidak kira golongan remaja, golongan profesional maupun golongan tua. Mengapakah seseorang itu hilang kawalan dan bertindak agresif jika di bawah pengaruh dadah? Okey, dia bertindak di luar kawalan sebab tadi kita sekarang ni banyak bincang tentang ATS, amphetamine type stimulant ataupun dadah rangsangan ataupun lebih dikenali sebagai designer drugs. Yang ini dicipta memang khas untuk tujuan beriadah, rekreasi dan sebagainya. Bila dia mengambil, benda ini tidak seperti dadah tradisional. Bila dia ambil, dia akan menyerap dalam sistem badan kita. Kalau dalam farmakologi, dia lebih detail lagi perkara ini. Jadi mereka yang mengambil ini akan 90% adalah separa sedar. Dia hanya sedar 10% saja.
Jadi kalau kita kata dia langsung tak sedar tak boleh juga, sebab 100 kalau 100% tak sedar itu maknanya pengsan lah. Tapi ini dia masih boleh kena orang dan sebagainya, tapi 90% dia memang separa sedar. Itu yang banyak melakukan kegiatan, aktiviti seperti yang host kata awal tadi lah. Dia potong kepala mak, langgar orang dan sebagainya di situ. Dia masih boleh nampak apa yang berlaku, tapi 90% itu dikawal oleh dadah rangsangan tadi yang merangsang keseluruhan sistem dalam badan dia, terutama otak lah. Itu yang bahayanya designer drug. Design untuk merangsang seorang melakukan aktiviti yang luar jangka luar kawalan mereka yang mengambil. Itu dia maksudlah. Okey. Dan soalannya seterusnya, AADK merupakan sebuah agensi yang bertanggungjawab dalam membimbing masyarakat untuk tidak terlibat dengan penagih dadah. Apakah bidang kuasa utama pihak AADK yang mungkin masih ramai masyarakat di luar sana belum tahu? Okey, ini merujuk kepada punca kuasa AADK ya. Dan untuk punca kuasa AADK ini, kita ada dua punca kuasa yang utama. Yang pertama adalah Akta AADK 2004. Yang ini lebih menjurus kepada fungsi dan peranan AADK lah. Sebagai contoh, Seksyen 6 G, H dan I, dia merujuk kepada mendidik orang ramai agar sama-sama membenteras gejala penggunaan dadah dan juga mendapatkan sokongan orang ramai agar turut berkempen untuk mengurangi dadah. Sebagai contoh, Japan sekarang dibuat dalam program ini adalah salah satu contoh untuk mendidik orang ramai tentang kesedaran bahaya dadah dan sebagainya lah. Okey, itu yang pertama, fungsi dan peranan di bawah Akta AADK. Punca kuasa kita yang kedua adalah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Ini lebih kepada merujuk kepada pemulihan dalam institusi yang kita lebih kenali sebagai pusat pemulihan ataupun PUSPEN. Okey. Yang kedua adalah pemulihan dalam komuniti. Maksudnya seseorang yang terlibat dengan dadah, okey, kita tahan untuk mendapatkan rawatan tapi tidak dihantar ke pusat pemulihan. Jadi saya nak tekankan punca kuasa yang banyak kami gunakan adalah Seksyen 3 atau penagih dadah, di mana kita boleh kalau kita rasa munasabah disyaki dia adalah penagih ataupun kita rasa ada ciri-ciri dia seorang penagih, kita boleh tahan dan dapatkan ujian-ujian yang tertentu untuk membuktikan dia penagih. Kita akan hantar dia untuk sama ada dalam pengawasan ataupun pemulihan. Ramai yang kata kita tangkap untuk hukum, tidak. AADK dia tangkap, tahan untuk dibantu, dirawat. Jadi kita tidak menghukum sebenarnya, sebab kalau seorang itu menagih, tidak dirawat, tidak dipulihkan, dia akan menjadi satu penyakit dalam masyarakat. Ya, betul. Itu yang perlu dipulihkan di situ. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah tindakan dari pihak AADK sekiranya terdapat golongan remaja terjebak semula di dalam penagihan dadah dan telah diberi pemulihan tetapi kembali semula dalam penyalahan bidang dadah? Okey, ini merujuk kepada remaja. Tapi saya nak juga tambah, selain pada remaja ni, seksyen untuk kita tahan ataupun membolehkan seorang itu mendapatkan rawatan ada 3. Seksyen 6 dia adalah tahan proses urin dan sebagainya, lepas tu bawa ke mahkamah, hakim majlis akan jatuh perintah sama ada dia diletak di pemulihan ataupun di pengawasan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, Seksyen 8 dia tampil secara sukarela. Ini tidak melalui proses mahkamah, tapi secara sukarela mendapatkan rawatan dan pemulihan di AADK. Yang ketiga adalah untuk remaja, Seksyen 9. Ini remaja kalau dia nak mendapatkan pemulihan, dia kena datang bersama ibu bapa. Remaja ini merujuk kepada mereka yang di bawah 18 tahun lah. Okay. Jadi biasanya remaja ini kami akan buat intervensi awal sebab mereka ini masih sebagai golongan pelajar yang masih muda, yang belum terjebak begitu serius ataupun teruk gelak lah kata orang, masih boleh dibantu. Dia akan hadir bersama ibu bapa. Biasanya kami buat intervensi. Intervensi maksudnya dia masih boleh bersekolah dalam masa yang sama, dia mendapatkan khidmat rundingan cara daripada AADK. Sebagai contoh, pagi dia sekolah, petang dia boleh hadir ke AADK untuk attend program. Okay. Walau bagaimanapun, sekiranya plan yang pertama ini tidak dapat, family pun tidak dapat kawal, boleh juga dihantar ke pusat pemulihan. Yang ini kita ada satu pusat khas untuk remaja, itu di Kerangan, di Kedah. Ada juga yang beberapa orang kita hantar sana untuk pemulihan di sana. So, biasanya itu ada alternatif kami yang terakhir lah. Kalau tak dapat dikawal dalam keluarga, hantar pusat pemulihan. Dan biasanya mereka kalau ada SPM pun, mereka akan menduduki peperiksaan di dalam institusi tersebut.
So far dia memang sesuatu yang hasil yang agak baik lah. Dia boleh pulih dan sebagainya. Tapi andai kata keluar balik semula, okey, masih habit yang sama, kebiasaannya sudah melepasi umur 18 lah. Dia tidak lagi remaja. Dia sebagai belia. Yang ini kita boleh charge di bawah Seksyen 6 tadi. Yang remaja tadi Seksyen 9 lah. Seksyen 6 ni itu melalui proses mahkamah lah. Dia lebih berat hukuman di situ. Sebagai langgar, semasa kita buka kes itu semula, dia sebagai kes dalam Seksyen 6, lepas tu langgar syarat. Kalau dia langgar syarat, Seksyen 6(2), yang ini adalah hukuman dia sama ada sebatan, denda ataupun masuk penjara atau ketiga-tiganya sekali. Itu tertaluk kepada keputusan magistrate lah. Dia ada peringkat-peringkat di situ. Okey, seterusnya mungkin pihak AADK boleh senaraikan beberapa program yang boleh atau akan dilaksanakan bagi menangani isu penyalahgunaan dadah di kalangan remaja. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dengan lebih informasi. Sebelum tu, marilah kita bersama-sama saksikan VT ini. Terima kasih kerana masih setia bersama Influza Japan. Kita teruskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini bersama Puan Winnie, Timbalan Pengarah AADK. Seperti yang saya maklum tadi Puan, mungkin pihak AADK boleh senaraikan beberapa program yang boleh atau akan dilaksanakan bagi menangani isu penyalahgunaan dadah di kalangan remaja. Okey, terima kasih sekali lagi. Sebenarnya dalam AADK ini, dalam bahagian saya sendiri itu pendidikan, pencegahan dan kesedaran awam, kita ada 6 kluster yang terlibat untuk program ini. Yang pertama adalah institusi pendidikan bebas dadah, keluarga bebas dadah, tempat kerja bebas dadah, komuniti bebas dadah, kesedaran awam dan juga KBT, itu kawasan berisiko tinggi. Itu kita punya target. Tapi saya ingin menyentuh spesifik kepada institusi pendidikan bebas dadah sebab ini yang menjurus kepada belia dan juga remaja.
Dan untuk institusi pendidikan bebas dadah ini, dari sekolah rendah lagi kita dah terlibat dengan program kesedaran. Itu untuk sekolah rendah tahun 3, 4 dan 5 kita ada satu program khas, iaitu PINTA, Program Intelek Asuhan Rohani. Dia ada modul ada sendiri itu yang melibatkan guru dan juga ADK. Dia ada slot, dia ada sebagainya, dan yang mereka terlibat pun dilatih juga. Itu untuk sekolah rendah. Dan kita beralih ke sekolah menengah juga, kita ada program SHIELD. Kita panggil SHIELD, Sayangi Hidup, Elak Dadah Selamanya. Ini untuk pelajar-pelajar yang berisiko di sekolah menengah. Yang mereka yang terlibat ini adalah yang dipilih oleh guru kaunseling yang berpotensi untuk terjerumus dan sebagainya. Jadi mereka ini kita akan buat intervensi, ada modul berbentuk camp dan sebagainya di situ. Ini juga melibatkan pendidikan, bahagian kaunseling dan juga ADK sendiri. Di samping kalau ada skuad anti dadah, dia boleh terlibat samalah. Tapi untuk dua program ini, dia agak terkendala 2 tahun ini disebabkan oleh PKP dan kita tak dapat bersemuka dengan pelajar. Betul. Walau bagaimanapun itu bukan alasan, kita masih teruskan dua program ini secara telesidang. Jadi modul ni dibuat secara telesidang lah sekarang ni untuk lebih interaktif dan sebagainya. Dan remaja yang di sekolah menengah tadi, mereka yang peralihan daripada sekolah menengah kepada U pun ada program dia kita panggil SMART. Yang ini untuk belia-belia. Dan juga kita ada program untuk Tomorrow Leaders untuk mereka di institusi pengajian tinggi di situ. Ada satu lagi yang menjurus yang saya ingin tekankan, saya nak promo dalam program ini, influencer ini. Kita ada satu lagi NGO yang bernaung di bawah ADK, iaitu Skuad Anti Dadah. Di bawah skuad ni pun ada 6 kategori yang kita cuba promotekan. Dalam skuad ini dia ada skuad muda, skuad kami. Skuad kami ni adalah kempen anti dadah menerusi informasi. Seperti sekarang ni lah boleh diguna pakai. Kemudian kita ada skuad korporat, yang ini lebih kepada bisnes, usahawan dan sebagainya. Kita juga ada skuad rohani, yang lebih kepada program keagamaan. Kita juga ada skuad aktif, yang lebih kepada, yang berminat kepada program-program lasak seperti hiking ke, kemotrofi, program-program lasak lah yang lain sukan dan sebagainya. Jadi saya serulah untuk mereka yang terlibat ni 18 tahun ke 45 boleh join untuk ini, boleh pergi ke web ADK, tengok dalam website kita ada permohonan secara online di situ. Ini adalah program-program yang kita wawarkan, dan tahun ini penekanan kita memang diberi kepada skuad anti dadah sebab mereka ini adalah berada di mana-mana di seluruh Sarawak yang boleh bantu, sebab ADK sendiri pun terhad dari segi sumber manusia dan sebagainya. Mereka ini yang kita latih training of trainers untuk menyebar luaskan tentang kesedaran bahaya dadah di kalangan orang sekeliling mereka di situ. Itu antara program-program yang melibatkan remaja lah dan belia. Dan untuk seterusnya, sejauh mana kejayaan pihak AADK dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah di negeri Sarawak? Okey, sekolah agak mencabar kejayaan. Kalau dia peperiksaan boleh diukur lah berapa grade dan sebagainya. Yang ini adalah abstrak, kita tak dapat lihat. Contohnya kepulihan seseorang itu, kita tak boleh kata dia, bila dia dah terjebak, kita tak boleh kata dia 100% pulih. Sebab sekarang ni banyak jenis dadah rangsangan. Dia bila dia masuk dalam badan, sedikit sebanyak dia akan merosakkan sistem dalam badan sebab dia attack. Sebab itu kita separa sedar dan tak sedar tadi itu. Jadi saya tak boleh kata dia 100% pulih. Tapi kalau dia tidak terjebak semula dari segi pemulihan, kalau dia tidak terjebak semula dengan dadah, makanya kita kata dia kekal pulih ataupun compliant. Itu dari segi pemulihan lah, sebab ADK ni memang banyak related dengan pemulihan. Dari segi program, saya nak merujuk kepada dasar dadah negara lah yang melibatkan 10 kementerian dan 15 jabatan. Maka ADK tidak bersendirian dalam menangani isu inilah. Gagal ataupun berjayanya kita, kalau gagal bersama, kalau berjaya bersama di situ. Sebab isu dadah ini tidak boleh ditangani secara bersendirian. Dia kena ditangani bersama. Sebab kita ni saling complement each other di situ. Contoh sekarang ni Japan dengan ADK. Japan dia lebih senior, dia lebih gah dari segi informasi dan sebagainya. ADK boleh joint venture dengan mereka, boleh belajar ilmu dan sebagainya. Tapi dari segi kalau macam khidmat nasihat dari sudut motivasi dan sebagainya, khidmat ADK boleh diperlukan sebab kita ada pegawai pemulihan yang dilatih untuk perkara-perkara seperti ini. Jadi saya nak kata kejayaan tu sepenuhnya tidak, dan
dalam masa 5 tahun ni, satu strategi yang kami rancang dan telah kami laksanakan sejak tahun lepas, kita mula mengadakan KBT, kawasan berisiko tinggi, iaitu kita berfokus kepada satu kawasan sebab pencegahan ini lebih melihat kepada selektif dan fokus untuk program. Jadi di Sarawak kita telah pilih 7 kawasan sebagai pilot project untuk strategi 5 tahun bermula 2021 hingga 2025. Daripada 7 ini, tahun lepas kita telah berjaya hijaukan, berdasarkan indikator dari sudut ukuran dia adalah kurangnya penagih baru, kurangnya penagih berulang, meningkatnya klien yang kekal pulih, klien yang compliant dan juga kesedaran komuniti itu tinggi berdasarkan survey. Itu ukuran yang kita guna pakailah sebab benda ini abstrak. Jadi bagi saya, kalau komuniti itu dah sedar, dia bagi sokongan dan bagi support yang tinggi kepada komuniti dia, dan mudah-mudahan isu dadah di tempat itu boleh dikawal. Okey. Dan untuk yang seterusnya, tidak dinafikan ada penyalahgunaan dadah di kalangan penjawat awam masa kini. Bagi mengengkang aktiviti tidak sihat ini, adakah AADK mempunyai kuasa untuk membuat pemeriksaan secara mengejut di jabatan ataupun agensi kerajaan tanpa perlu menghebohkan kehadiran pihak AADK? Okey, AADK ada satu program sebenarnya untuk tempat kerja bebas dadah, seperti saya kata tadi, salah satu kluster dalam pendidikan pencegahan yang kita panggil tekad tempat kerja bebas dadah. Jadi isu penjawat awam ni memang ada yang terlibat, tapi masih boleh dikawal lah. Cumanya tadi persoalan dia, bolehkah AADK itu menyerbu ataupun spot check ke jabatan-jabatan kerajaan? Jawapannya, kita ni saling menghormati agensi ya. Even kita pergi ke, kalau kita nak buat tangkapan di premis-premis yang bukan kerajaan pun, dia perlukan kebenaran daripada mahkamah. Kita perlu waran untuk geledah dan sebagainya. Tapi untuk tempat kerja, so far kita tidak buat serbuan ataupun spot check. Tapi kita boleh berkunjung ke jabatan berkenaan sekiranya dijemput oleh majikan ataupun dijemput oleh jabatan secara senyap-senyap ke. Let's say saya bagi contoh, kita pernah dijemput oleh satu jabatan, dia suspek ada yang menagih di kalangan mereka. So kita buat secara smooth, just target the person only. Kita bukan the whole jabatan to no. dia tak sesuai lah, tak elok lah. Sebab dia akan memberi gambaran yang tak baik. Jadi kita just target the person itself. Dia macam pokok lah. Kalau pokok tu lebat buah dia, sebiji yang rosak, takkan kita nak musnahkan the whole pokok tu kan? Ambil saja yang rosak tu saja, supaya dia tidak berjangkit kepada yang lain. Begitu juga dengan penjawat awam lah. So mereka ini kita bantu secara senyap, offer dan sebagainya. Itu yang kita lakukan lah di jabatan. Tapi dalam program tekad ni memang kita galakkan jemput AADK untuk ceramah ataupun pameran, untuk untuk jabatan-jabatan berkenaan lah. Swasta dia banyak buat sekarang, terutama yang bahagian security dan sebagainya lah, untuk bagi kesedaran. Dan saya galakkanlah bahagian sumber mana-mana jabatan ni boleh tubuhkan jawatan kuasa untuk anti dadah di tempat kerja masing-masing lah. Dan apakah nasihat pihak AADK kepada masyarakat di luar sana? Nasihat, nak bagi nasihat ni. Ini bukan nasihat lah, cuma seruan kepada komuniti di luar sana. Yang pertama ni kepada golongan yang sedang berjinak-jinak dengan dadah. Saya seru tapi kepada AADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. AADK ada di cawangan di semua bahagian kecuali Kapit tidak ada. Datang sebelum lambat, sebab bila dah terkena tu kita guna konsep sekarang lebih baik cegah ataupun mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab bila dah terlibat, seperti saya kata, tidak dapat 100% pulih. Pengalaman saya sendiri jaga 14 tahun di pusat pemulihan. Dia memang ada kesan kalau mereka ni sudah terlibat. So tampillah sebelum terlambat. Ini kepada yang sedang menagih, kepada ibu bapa, kepada komuniti dan sebagainya. Jika ada permasalahan dadah di komuniti kita, boleh hubungi AADK di hotline yang tertera di skrin. Kita share di skrin hotline berikut. Yang ini hotline ni 24 jam beroperasi. Mereka akan terima aduan, dan aduan ini akan disalurkan kepada PTJ yang berkaitan ataupun berdekatan dengan tempat bantuan untuk mendapatkan khidmat nasihat ataupun rujukan berkenaan dengan permasalahan dadah, sama ada penagihan ataupun pengedaran. Kita boleh salur kepada narkotik. Yang ketiga, saya seru
masalah dadah ni bukan masalah ADK saja, bukan masalah jabatan terlibat dengan dasar dadah negara, tapi adalah masalah semua. Dan kita adalah berfungsi untuk mencegah komuniti kita daripada terlibat dengan dadah. Kalaupun kita tidak dapat cegah orang lain, tak dapat cegah orang sekeliling, sekurang-kurangnya kita dapat cegah diri kita sendiri daripada terlibat dengan dadah. Lebih baik cegah. Terima kasih. Ya, lebih baik cegah. Okey, terima kasih Puan Winnie kerana meluangkan masa kita pada hari ini. Dan sekian saja untuk kali ini, dan jangan lupa like, share, follow serta dapatkan maklumat dan info rasmi yang tepat dan sahih di laman rasmi media sosial Jabatan Penerangan Negeri Sarawak. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.